Assalamualaikum. Nama saya Farhat Dibah binti Azlan, bernombor metrik A20HP0042. Video ini di bawah subjek asas ketegangan, Seksyen 02 di bawah pensyarah Dr. Muhammad Izzuan bin Muhammad Ishar. Pada hari ini saya akan melakukan satu projek yang diberi nama tabung penggera. Di hadapan saya ini terdapat alatan tangan untuk melakukan pemotongan kayu dan juga penyambungan elektronik. Antara alatan dan bahan yang diperlukan ialah gergaji. Seterusnya kita ada tukul untuk bertukang. Seterusnya papan kayu 4 pieces yang berlainan saiz. Seterusnya kepingan aluminium. Kita juga ada pemutar skru. Kita juga ada pembaris dan pensel untuk menanda. Seterusnya kertas pasir. Seterusnya skru 8 pieces dan juga paku 8 pieces. Untuk elektronik pula ialah bateri. Kita ada bongkah penyambung. Kita juga ada penyambung bateri, wire, buzzer dan juga kita ada switch mikro, LED 2 pieces, kapasitor 2 pieces, transistor 2 pieces dan juga akhir sekali ialah perintang. Untuk kerja kayu, apa yang perlu dilakukan pada mulanya ialah dengan menanda 3 papan kayu kepada saiz yang hendak dipotong. Pertama sekali kita ada papan lapis yang berukuran 160 darab 80. Kita akan menanda titik tengah dahulu dan juga kita akan ukur 150 mm pada bahagian tepi. Kita akan tanda pada bahagian kiri dan kanan. Dan seterusnya garis ke titik tengah tadi. Seterusnya kita ada kayu berketam yang berukuran 230 darab 70 darab 10 mm. Ianya perlu dipotong kepada saiz 110 darab 70 darab 10. Dua kayu ini adalah berukuran sama. Tandakan bahagian tepi kepada 90 mm. Untuk mengukur, sisi QL juga sesuai digunakan untuk menguji ketepatan sudut, keratan permukaan dan menanda garisan bersudut tepat. Seterusnya kita pergi kepada bahagian pemotongan kayu. 3 papan kayu ini hendaklah dipotong mengikut saiz yang ditanda sebentar tadi. Apabila melakukan pemotongan, hendaklah dilakukan secara berhati-hati dan dinasihatkan untuk memakai sarung tangan. Untuk melakukan sesuatu kerja, ragu meja juga boleh digunakan bertujuan untuk mencengkam benda kerja. Ianya dipasang pada meja menggunakan bolt dan nut. Seterusnya apabila sudah memotong, kita menggunakan kertas pasir bertujuan untuk melembutkan permukaan kayu. Setelah selesai memotong, inilah hasilnya. Untuk kemasan, kita juga boleh menggunakan kikir rata, varnish, cat kayu dan tepung penyumbat untuk menghasilkan permukaan produk yang kemas dan juga bersih. Untuk kerja bertukang ini pula ialah kita menggunakan paku dan tukul untuk mencantumkan bahagian-bahagian tersebut. Kerja ini hendaklah dilakukan secara berhati-hati dan memukul paku tersebut
secara 90 darjah. Ini untuk mengelakkan ianya menjadi serong. Kedudukan tangan dan juga jari hendaklah dijaga apabila melakukan penukulan paku tersebut. Seterusnya kita sambung pada bahagian belakang. Pastikan paku tersebut dalam keadaan menegak tanpa ada serongan. Dan hendaklah menukul dengan kuat. Jadi inilah hasilnya selepas memaku paku tersebut dan mencantumkan setiap permukaan kayu. Seterusnya kita akan pergi kepada kerja logam di mana kita menggunakan kepingan aluminium di bahagian depan. Pada bahagian atas dan bawah hendaklah dibengkokkan. Untuk kerja logam ini, penggarik boleh digunakan untuk kerja menanda dan membuat garisan. Seterusnya, CCKL juga boleh digunakan untuk menanda garisan bersudut tepat. Selain itu, untuk membengkokkan permukaan aluminium itu, boleh digunakan pelayar muncun tirus. Dan akhir sekali ialah pembaris keluli di mana ia digunakan untuk mengukur dan memindahkan ukuran bertanda pada permukaan. Untuk mencantumkan permukaan aluminium ini dengan kayu tersebut, hendaklah menggunakan skru untuk mencantumkannya. Skrukan dengan kuat. 8 pieces skru digunakan untuk mencantumkan bahagian atas dan juga bahagian bawah. Inilah hasilnya selepas diskrukan. Seterusnya kita pergi kepada bahagian pemasangan barangan elektronik. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan mengambil bongkah penyambung dan juga wayar. Seterusnya masukkan wayar pada bahagian bongkah penyambung tersebut. Seterusnya ketatkan skru. Lakukan pada kedua-dua bongkah. Untuk bongkah yang panjang ini pula, kita memerlukan transistor untuk disambungkan kepada bongkah penyambung. Seterusnya kita mengambil buzzer. Kita sambungkan wayar hitam pada bahagian atas. Seterusnya kita gabungkan wayar merah dan diletakkan pada lubang yang kedua itu. Hendaklah diskru secara ketat. Wayar merah juga dimasukkan dan bersentuh dengan kaki transistor tersebut. Seterusnya kita ambil wayar merah tersebut dan dimasukkan ke bongkah penyambung dan diketatkan bersama dengan kaki transistor. Seterusnya, sekalikan 3 wayar tersebut dan dimasukkan kepada bahagian bawah
Seterusnya ketatkan bongkah tersebut. Pada bahagian tepi pula, ambil wayar merah dan ketatkan skru pada bahagian tersebut. Seterusnya kita pasangkan kapasitor pada bongkah penyambung. Ini dimasukkan pada lubang yang berbeza. Skrukan ketat dan masukkan wayar merah ke bahagian yang terdapat kaki kapasitor. Ketatkan keduanya. Seterusnya kita ambil perintang dan masukkan ke dalam lubang bongkah penyambung dan ketatkan ia. Seterusnya untuk switch mikro pula, ambilkan wayar dan masukkan ke dalam lubang pada switch mikro tersebut. Pada bahagian itu, masukkan ia ke dalam lubang bongkah penyambung yang disekalikan dengan perintang tersebut. Untuk penyambung bateri pula, masukkan wayar bahagian merah ke switch mikro. Dan masukkan wayar hitam ke bongkah penyambung. Ketatkan ia. Langkah terakhir pula ialah kita memasukkan LED ke dalam bongkah penyambung. Masukkan dan ketatkan ia. Akhirnya siap juga penyambungan barangan elektrik ini. Untuk kerja pemasangan elektronik ini, kita boleh menggunakan 4 alatan tambah. Pertama sekali ialah pelayar muncung tirus. Ianya berfungsi untuk membentuk kaki komponen. Seterusnya penjalur wayar yang digunakan untuk memotong dan menjalur wayar elektronik dan elektrik. Selain itu, pemotong sisi yang digunakan untuk memotong wayar elektrik dan elektronik dan memotong lebihan kaki komponen. Akhir sekali ialah touchpen yang digunakan untuk mengesan kehadiran arus elektrik yang mengalir pada suatu litar. Kita ada bateri untuk test kefungsian tersebut. Apabila disambungkan dengan bateri, buzzer berfungsi dengan baik. Seterusnya kita akan pasangkan barangan elektrik ini kepada bahagian tabung tersebut. Kelihatan LED tidak menyala disebabkan oleh kerosakan pada LED tersebut. Dan hanya buzzer yang berfungsi dengan baik. Kita akan menggunakan double tape untuk meletakkan barangan elektronik itu ke bahagian tabung tersebut. Apabila berfungsinya buzzer tersebut, maka siaplah tabung penggera kita. Inilah hasilnya. Ini adalah pandangan depan dan juga pandangan belakang tabung. Sekian sahaja video projek tabung penggera daripada saya. Terima kasih kerana menonton.